الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini tajuk perbahasan saya sekadar ilmu yang Allah anugerahkan pada saya ialah kelebihan takwa. Apa maksudnya? Kalau tempoh hari saya dah bahas pengertian takwa, justru saya merasakan kita perlu juga membawa dalil Quran yang menyatakan kelebihan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apakah kelebihan? Adakah apabila kita memiliki sifat-sifat takwa yang kita bahas tempoh hari berdasarkan pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apakah sekadar itu? Tidak. Dia ada kelebihan. Dan di antaranya mungkin banyak, saya hanya akan sebut 7 saja untuk pagi ini. Dalam hadis yang saya baca tempoh hari, la farqa baina bani ajami wal arabi illa bitaqwa. Tidak ada perbezaan orang ajam. Orang ajam makna selain daripada Arab. Dan tidak ada perbezaan di antara orang ajam dan orang Arab melainkan ketakwaan. Yang membezakan saya dengan orang Arab yang tahu membaca Al-Quran ialah ketakwaan. Contohnya, saya boleh baca Quran, tapi mungkin saya tak faham makna ayat-ayat ni baca. Arab, dia baca Quran, dia faham, tetapi saya amal isi kandungan Quran, dia tidak mengamalkannya. Saya inilah manusia yang beruntung di sisi Allah, yang berjaya di akhirat. Itu yang membezakan kita, ialah ketakwaan. Kerana orang bertakwa, dia beramal berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya yang pertama, kelebihan hamba-hamba Allah yang bertakwa, Allah nyatakan di dalam suratul Hujurat, surah ke-49, di pertengahan ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang bermaksud, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia dari kalangan para hamba-hambaku ialah hambaku yang bertakwa. Mungkin dalam kehidupan dunia dia miskin, tak ada harta benda, kehidupan biasa sahaja, kerja pun biasa saja, bukan CEO, bukan lecturer, tetapi dia ada satu sifat yang tak ada pada orang lain, ketakwaan. Di sisi Allah, dia yang paling mulia. Kita ni hebat, apa dia, lecturer, CEO, tetapi kita tidak bertakwa, kita hina di sisi Allah. Sebab itu yang menilai kemuliaan kita bukan manusia. Manusia biasalah. Siapa yang gaji banyak, gaji besar, rumah besar, kereta besar, bini pun besar, tu dia besar, macam Tun Dram. Orang ni berjaya. Ini orang yang berjaya. Ni rumah pun sewa ya, kereta Pro 2 kancil, Viva ya. Ini tak berjaya. Ini nilaian manusia. Tetapi di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Maksudnya, sesungguhnya yang paling mulia
dari kalangan para hamba-hambaku ialah, tolong kunci pintu sekejap. Minta maaf, gangguan sikit. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalangan para hamba-hambaku ialah mereka-mereka yang bertakwa. Yang ada sifat tadi yang kita bahas tempoh hari, mengikut pandangan Ibnu Mas'ud dan juga Saidina Ali. Itu yang pertama. Kelebihan orang-orang yang bertakwa, mereka ini mulia di sisi Allah. Masya Allah. Ini yang nak jadi wali-wali ni. Bukan wali nikah. Bukan wali yang kita faham, yang akan terbang di udara, boleh berjalan atas air. Yang berjalan atas air tu speedboat, yang terbang di udara tu burung. Tetapi golongan bertakwa ni mulia di sisi Allah. Oleh itu justru tolong jangan hina. Mereka ni kekasih Allah. Ulama yang beramal dengan ilmunya, ulama yang konsisten, yang istiqamah memperjuangkan agama Allah, tolong jangan hina. Saya bimbang kehidupan mereka yang menghina ulama yang beramal dengan ilmunya, tak ada keberkatan dalam hidup. Bahkan kita dah baca hadis tu, Bukhari. Allah isytihar perang terhadap sesiapa yang memerangi wali-waliku. Waliku makna kekasih Allah. Mereka yang memiliki sifat-sifat takwa, yang beramal selaras dengan tuntutan Al-Quran dan Al-Sunnah, Allah muliakan mereka. Tiba-tiba kamu pula menghina golongan ini. Kalau puak-puak yang duk hina tu dengar, fikir-fikirlah. Ponder for a moment. Cakap Inggeris sikit. Kod nanti cakap Melayu tak faham, kita cakap Inggeris. Tolong renung sejenak. Orang yang bertakwa mulia di sisi Allah, walaupun kerjanya biasa je. Dia kerja kerani sekolah, lab assistant tu je. Kita yang hebat ni gaji puluhan ribu, naik BMW pula tu, banyak membazir wang, tapi kita tak takwa. Amalan kita senantiasa menyalahi perintah Allah dan Rasul. Di sisi manusia, hebat, kerana kerja kita hebat, kedudukan kita mulia, tinggi, CEO of a company. Tapi di sisi Allah tak ada benda. Ini kelebihan. Mulia di sisi Allah sesiapa yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, orang-orang yang bertakwa ini Allah anugerahkan satu kelebihan, mereka mampu membeza. Mampu membeza. Yang mana jalan yang lurus, yang mana jalan yang sesat. Ini kelebihan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal ayat 29, yang mana saya tak ingat, kita rujuk. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Suratul Anfal surah ke-8 pada ayat 29. Maksudnya, dengar baik-baik. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman, sekiranya kamu bertakwa kepadaku, nescaya aku akan jadikan kamu, yakni seorang hamba yang mampu membeza. Bukan kita beza, membeza. Jalan lurus, jalan yang bengkok, amalan yang diredai Allah, amalan yang dimurkai Allah. Kerana apa? Kerana dia bertakwa. Macam mana dia boleh menjadi insan yang bertakwa? Kerana
dia berpandukan pada Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah satu guideline, panduan kepada orang-orang yang ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Justru jangan kita ragu terhadap pimpinan Al-Quran. Ayat 2. Zalikal kitab, kita ambil daripada mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim hanya Allah saja yang mengetahui makna dan maksudnya. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini sekali-kali jangan diragui. Jangan meragui Al-Quran. Dan Allah kata Al-Quran ini adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi kepada mereka-mereka yang ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bila berpandukan Quran dan As-Sunnah, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hamba-hamba Allah yang bertakwa, Allah akan ajar dia sehingga dia menjadi seorang hamba yang tahu dan mampu membeza. Soal pilih pemimpin. Bila tak berpandukan Quran tu jadi kelang kabut. Sehingga musuh-musuh Islam pun kita nak angkat jadi pemimpin. Benar dalam Quran. Apabila saya berpandukan pada Al-Quran sebagai contoh, saya akan pilih pemimpin berdasarkan apa yang digariskan oleh Allah dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi pemimpin ada ciri-ciri. Dalam surah Al-Maidah ayat 55-56 itu dia semua. Jadi apabila kita ikut panduan Allah, kita adalah hamba yang mampu membeza. Oh, inilah pucuk pimpinan yang kita nak. Oh, ini tak boleh. Walaupun dia bercakap Islam hebat, pam, tapi kalau dia tidak beramal, ini bukannya. This is not my taste. Nah, this is not my taste. Ini bukan pilihan saya. InsyaAllah lagi akan datang banyak kita akan bahas, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang datang. Tapi mana hamba yang bertakwa mampu membeza jalan menuju ke syurga, jalan yang akan menyebabkan dia terhumban atau dihumban ke dalam neraka. Wa hadainahun najdain. Dalam suratul Balad. Al-Balad ni dalam juzuk amma. Ayat saya tak ingat ayat ke berapa. Nah, aku jadikan yakni dua jalan. Kamu fikirlah, kamu ada diberi akal, ada Al-Quran di hadapan kamu, jalan yang lurus macam mana bentuknya, jalan yang bengkok sesat bagaimana rupanya. Kenapa kamu nak ikut jalan yang sesat? Sebab itu atau justru orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang mampu membeza. Allah ajar kepada mereka mampu membeza segala-galanya. Yang hak dengan yang batil, yang kufur dengan iman, ini nampak sama aja. Ada orang tanya, macam mana ustaz, yang mana kita nak pilih? Pemimpin yang baik terhadap rakyat tapi korupsi. Soalan yang lebih kurang. Tetapi ada pemimpin yang tidak korupsi tetapi melakukan kezaliman. Kita nak pilih yang mana? Tengok Quran. Sebab itu kita hendak pemimpin yang Allah ajar dalam Quran. Itu pun Allah meletakkan syarat. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum
alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. An-Nur surah 24 ayat 55. Terima kasih Sumiati Ahmad. Kenal saya tak Sumiati Ahmad? Tolonglah appear sikit. Siapa dah? Who are you? Introduce yourself. Terima kasih. Semoga ustaz dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat saya baca. Pemimpin, orang-orang yang layak diangkat sebagai pemimpin, itu pun Allah letak ada syarat. Tapi kalau kamu dah jadi pemimpin, diberi kesempatan menjadi pemimpin sebuah negeri atau negara, tiba-tiba berlaku perubahan dalam kehidupan kamu, kamu mula mengkufuri segala nikmat tersebut, Allah cabut. Allah bagi orang lain pula bersyarat. Yang ditakdirkan menjadi pemimpin ni bukan hak mutlak. Allah uji ke semua kita. Saya tak mau jadi pemimpin sebab saya pemimpin rumah tangga. Oh, Masya Allah. Adik saya, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Ya, hati. Kan? Itulah tengok tu betul lah adik abang. Baik. Itu ayat sebagai contoh nak jawab. Kita nak pilih ayat berdasarkan ayat 55 An-Nur. Orang yang beriman dan beramal soleh, dia cakap, dia yakin, dia percaya, dia buat. Corruption dia tolak, kezaliman dia tak buat terhadap rakyat. Masya Allah. Pemimpin yang tidak corrupted, pemimpin yang tidak melakukan kezaliman, ini yang kita nak. Mana dia? Itu ayat. Dia mampu membeza. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan orang-orang yang bertakwa ialah Allah akan beri rezeki. Orang Melayu suka dengar lah jenis ni. Amalan murah rezeki. Amalan murah rezeki semua nak. Syok. Ayat ni dibaca selalu selepas subuh. Selepas fardu subuh. Surah At-Talaq, surah ke-65 pada ayat 2 dan 3. Ini kelebihan. Kelebihan takwa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Yang kita nak sebut sikit dia. Dan sesiapa. Dulu banyak kita sebut dan barang siapa. Katanya di segi bahasa tak berapa betul. Barang siapa, barang tu ada double meaning. Barang syekh. Kan? Sesiapa. Sesiapa yang bertakwa pada Allah, pertama, Allah akan jadikan baginya apa dia? Yang pertamanya, jalan keluar daripada segala kesempitan hidup. Masya Allah. Kita nak cakap banyak-banyak pun susah lah. Kita amal dulu. Kita akan tengok insya-Allah natijah hasil amalan kita yang senantiasa berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allah akan jadikan jalan keluar daripada segala kesempitan, kesukaran hidup. Masya Allah. Yang kedua, kerana takwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, ayat 1000 dinar tu. Dan Allah akan beri rezeki dari arah yang kamu tidak sangka ataupun kamu tidak duga. Masya Allah. Tapi walaupun ayat menyatakan sedemikian, ikhtiar usaha manusia perlu dilaksanakan. Kita dah sebut Allah hajar Maryam
ibu pada Nabi Isa alaihi salam supaya dia goncang pohon tama tersebut. Barulah buah tama yang masa itu jatuh untuk dimakan. Dia bukan boleh berpeluk tubuh. Semua takdir Tuhan, aku takwa. Nak makan pun kena hulur tangan, ambil nasi masuk ke dalam mulut. Dia tak, nasi tu terbang masuk mulut. Nah, usaha kena ada lah. Dalam Quran Ar-Ra'du ayat 11, usaha manusia yang kisah Maryam tu, kalau tak salah saya ya, Al-Isra' 25, nanti saya cek tengok. Jarang-jarang Al-Isra' surah ke-17. Kalau saya sebut tak betul, nanti saya balik cari kat rumah. Kat rumah ada insya-Allah. Bukan Al-Isra', Masya Allah, surah Maryam. Kisah Maryam, surah Maryam. Maryam surah ke-19. Surah Maryam. Allah aja. Manusia perlu, wajib, bukan perlu, wajib ikhtiar dan usaha. Tapi ingat, ikhtiar usaha manusia itu betul lah, alhamdulillah. Dan gegarkanlah ke arahmu batang pohon tama itu supaya gugur kepadamu buah tama yang masak. Ayat 25 surah Maryam. Tadi Al-Isra' silap. Ayat tu betul. Ayat 25 surah Maryam. Boleh faham tuan-tuan? Boleh makan lagi. Nah, baik tercekik pula lagi. Ada yang landing pada sambil tengok syoknya. Dah tak ada kerja apa dekat rumah, tengoklah. Takkan sampai tak ada masa. Esok bila back to normal, our life back to normal, belum tentu kita nak pergi surau masjid dengar kuliah. Saya bimbang sebab saya teringat kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau 40 hari berlalu tanpa mendengar majlis ilmu, hati kita menjadi hitam. Kita nak hati yang bersinar-sinar, memanca-manca. Hitam ni payah dah, cakap apa pun tak nak terima. Bagi dalam Quran pun tak boleh terima. Nampak tak? Nah, sebab itu Allah menyatakan Allah akan datangkan rezeki dari arah yang kamu tidak sangka dan duga. Nampak tak? Dan sambungan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Selepas ikhtiar usaha, kita bertawakal, kita serah kepada Allah bulat-bulat. I have done my best, ataupun I did my best. The rest kita leave it to Allah. He will decide. He knows best. Allah lebih tahu yang mana baik untuk kita. Boleh tuan-tuan? Boleh muslimin-muslimat? Tu cerita dia. Allah akan mencukupkan segala keperluan kita setelah kita berikhtiar usaha dan kita tawakal. Ini kelebihan orang-orang hamba Allah yang bertakwa. Yang keempat, ni yang kita hendak ni tuan-tuan. Kita hendak pemimpin negara kita, rakyat jelata, semua masuk dalam golongan ayat ni. Baru hidup kita sempurna. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini ayat popular. Penceramah-penceramah sering kali membaca ayat ni. Al-A'raf surah ke-7 ayat 96. Apa maksudnya? Dengar baik-baik. Ini kelebihan sebuah negeri di mana pemimpin dan rakyatnya bertakwa. Allahu Akbar. Dan sesungguhnya kata Allah, kalaulah penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa. Makna penduduk sebuah negeri itu termasuk pemimpin lah. Jangan pemimpin saja takwa, rakyat maksiat. Jangan rakyat warak, pemimpin tak warak. Dia dua. Dan sesungguhnya kata Allah,
kalaulah penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa. Dia percaya, takwa makna dia melaksanakan, implementation. Pelaksanaan. Kalau sekadar saya percaya tapi tak buat, itu tokoh. Tahu belah tengah, bubuh sengkuang dengan timun, masuk sos kuah kacang A+. Kameraman ketawa. Dia bukan ada kerja apa. Inilah rezeki dia ni. Kalau tidak menung di rumah, macam ayam berak taik kapur. Ayam ni kalau berak taik kapur, tuan-tuan duk tunggu masa nak mati ya. Tak ketawa. Macam ni punya lawak pun. Aduh. Kan? Allah sebut, dan sesungguhnya kalaulah penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, selepas kita percaya, kita melaksanakan apa yang kita percaya itu. Allah sebut apa? Kelebihan. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Masya-Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Dan sesungguhnya kalaulah penduduk sebuah negeri atau negara itu beriman dan bertakwa, pemimpin beriman bertakwa, rakyat beriman dan bertakwa, nescaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkatan. Pintu-pintu keberkatan, kemakmuran, yang akan turun daripada langit. Hujan, bukan mas tak akan turun daripada langit. Hujan yang menyuburkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang memberi hasil lumayan kepada negeri, rakyat negeri atau negara tersebut. Bukan sekadar yang atas saja, yang bawah pun keluar. Masya Allah. Apa yang keluar? Itu baru betul. Hasil-hasil yang terdapat dalam perut bumi, emas, gitu, gini, semua keluar. Tumbuh-tumbuhan menjadi Masya Allah, kerana iman dan takwa. Walakin kadzabu, akan tetapi Allah kata malangnya, sadly, lebih kurang macam itulah. It's sad to say, penduduk negeri itu mereka mendustakan Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka menolak panduan Allah. Mereka nak buat cara hidup sendiri. Sebagai balasan, Allah kata, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka aku akan seksa mereka kerana perbuatan mereka sendiri. Don't blame Allah. Blame yourself. Salahkan diri awak. Allah begitu adil. Allah begitu sayang kepada manusia. Diberi akal yang membezakan kita daripada haiwan, tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lainnya. Didatangkan panduan. Kenapa you are so stubborn? Kenapa awak ni degil sangat? Orang Kedah kata ketegak, tak nak ikut. Inilah yang Tuhan rasakan kepada kita hari ini. Kita ulang semula. Kuliah yang pertama. Dengar baik-baik. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an umillah fa'adaqaha Allah libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Saya pernah sebut 20 tahun dulu, setiap kali kuliah saya membaca ayat ni. Sebab apa saya ulang-ulang? Tak ada modal. Orang yang ada modal tak apalah. Allah sebut, aku telah mengadakan satu contoh perumpamaan sebuah negeri yang hidup aman, tenteram, rezeki datang melimpah ruah.
sadly, malangnya penduduk negeri itu kufur terhadap nikmat kurniaan Allah. Maka aku ganti kehidupan mereka. Kini mereka hidup dalam kelaparan dan ketakutan. Makanan tak cukup. Roti Gardenia sold out. Kedai-kedai tutup, semua panik. Makan apa yang ada je. Yang ada lebih-lebih tu janganlah kedekut sangat. Kan? Bantulah orang susah. You never know. Kita tak tahu satu hari macam mana Allah nak takdirkan kepada kita. Don't be stingy, man. Saya hanya boleh korbankan tenaga tutur kata saya mengajak umat Islam yang ada duit lebih-lebih ni, bantulah mereka yang susah. Setiap hari masuk dalam WhatsApp, Melayu kata WhatsApp, orang tu susah, orang ni tak cukup makan, susu anak tak ada. Ya Allah, sedihnya kita. Kan? Saya untuk saya tu ada lah lagi, tapi tak tahulah kalau lockdown setahun. Kan? Ni Allah sebut, Allah tukar kehidupan kita tak seperti dulu. Dulu aman, tenteram, rezeki melimpah ruah. Hari ni rezeki limited. Ni semua duk bincang panah ni. Tukang gunting rambut patut atau tak patut buka kedai? Sebab dah jadi hippies pun banyak. Bulu hidung dengan janggut pun tak dapat beza dah, sama panjang. Contoh. Hidup pula dalam ketakutan, bukan kelaparan. Sampai kena pakai mask, jarak 1 meter, sanitizer pula. Sanitizer ke apa? Uish, hand sanitizer. Kan? Pasal apa? Takut nanti ada germs, ada kuman. Ui, patuh pakai mask, patuh hand sanitizer, patuh. Saya ada orang nak berbual, saya terima kasih. Saya kata sebab saya ada wuduk. InsyaAllah saya yakin orang yang berwuduk ni, insyaAllah orang yang memang dah bersih. Dan saya memang dah jadi amalan. Saya pun memang ketawa lah, ketika PKP ni, asalkan balik rumah kena cuci tangan. Saya dah lama dah amal benda tu, tiap-tiap kali. Dan sebab tu saya banyak guna tisu. Oh, semua patuh pakai mask, hand sanitizer, jarak 1. Kenapa perintah Tuhan kamu tak taat? Inilah balasan. Ini balasan. Aku bagi nikmat yang begitu melimpah ruah, kamu kufur. Show your gratitude to Allah. Please bear in mind. Allah is in total control of this universe. Cakap orang putih pula. Please bear in mind. Remember that Allah menguasai universe ini, bumi ini, alam ini secara mutlak. He is in total control of this universe. Jangan main-mainkan dia. In a split second, sekali mata aja, Allah boleh binasakan kita semua. Itu cerita dia bumi Mekah. Hari ini berlaku. Bukan bumi Mekah, satu dunia hidup dalam kelaparan, hidup dalam ketakutan. Kalau Allah kata, aku akan bukakan segala pintu-pintu keberkatan yang akan turun pada langit, keluar pada bumi, ikutlah, percayalah Quran, percaya hadis, beramal, implement. Pemimpin yang diberi kesempatan wajib melaksanakan apa terkandung dalam Quran. Dia kata kalau ada orang bukan Islam, nanti saya jawab ada satu tajuk negara Islam. Not now, next change coming soon. Kadang saya boleh jawab. Tak puas hati, pergi tanya Menteri Agama. Kalau jawapan Menteri Agama pun tak puas hati, awak ganti dia jadi Menteri Agama. Nak condemn orang memang hebat. Tu kadang-kadang kita pun nak ingin juga. Kerja dia condemn. Orang buat semua tak kena. Semua tak betul.
Ini bukan manusia, ini nang boti nang kui boti kui. Baik. Itu selingan. Nah. Baik. Allah kata, oleh kerana kamu menolak, kamu tidak beriman kepada apa yang aku turunkan, kamu tidak mau berpandukan pada Al-Quran dan Sunnah, aku seksakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Aku turunkan bala musibah menimpa ke atas kamu semua kerana perbuatan kamu sendiri. Ada kata semoga umat Islam menjaga solat. Yang tak pernah solat tu masa ni lah untuk belajar. Itu cerita dia. Itu yang keempat. Yang kelima, mungkin 45 minit lah. Lama-lama pun orang boring pula. Dia kata nanti nak tengok Astro pula. Tak payah tengok Astro, buka Quran lah. Sekali-sekali dah betul boring dah. Betul. Tengok sikit YouTube. Tak apalah. Tengoklah apa-apa nak tengok. Yang tengok yang tak baik dah lah. Tak payah pun tengok YouTube. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-7. Apa dia? Allah cinta, Allah kasih kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Sebab tu kita beritahu, kamu duk hina ulama. Kalau ulama itu ulama yang bertakwa pada Allah, Allah kasih kat dia, kamu akan ditimpa musibah, bankrupt esok insya-Allah semua perniagaan kamu, kerana kamu menghina kekasih Allah. Jaga, jangan hina. Macam-macam kata kat ulama. Aduh, letih. Kerana kamu merasakan your business is doing very well at this very moment. At this very moment. Tomorrow belum tentu lagi. Nak dari Quran. Suratul Luqman. Ayat ke-34. Kita ada dalil. Hari ini kamu berjaya. Tidak semesti esok kamu berjaya. Benda esok nobody knows. Siapa pun tak tahu. Bahkan ada 5 perkara yang memang manusia tak mampu untuk mengetahui. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ya'lamu ma fil arham. Maaf, sangkut sikit. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Pegang ayat ni lah, jangan sombong. Hari ini kamu berjaya sebagai seorang usahawan. Kamu punya bisnes bagus. Bagus. Satu hari down you go, habis. Sebab yang kontrol kamu Allah. Kenapa? Karena kamu biadab dengan ulama, kamu menghina ulama. Kita ustaz baca hadis Bukhari, ustaz baca Quran, baru kamu tak mau. Sombong sangat. Adakah kita lebih hebat dari Fir'aun? Fir'aun kuasa hebat, kaya pun itu pun mampus. Tak maaf lah. Kita tak mampu lah, mati lah. Fikirlah sikit, ponder for a moment. Tolong fikir, muhasabah. Golongan bertakwa adalah kekasih Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Nampak tak? Siapa ulama? Tanya pula. Ni lagi satu ni. Mikail buat tu. Jangan main-main. Pemberi rezeki ni. Nanti kita jawablah ciri-ciri ulama. Semua ada dalam Quran, ada dalam hadis. Tak bimbangnya kita. Itu cerita dia. Saya bimbang musibah akan menimpa mereka-mereka yang memusuhi kekasih Allah. Kita dengar hadis Qudsi Imam Bukhari. Kalau kita nak supaya Allah kasih kepada kita, Nabi menyatakan kepada kita, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tadi ayat Quran At-Taubah ayat 7. Ini hadis Qudsi Imam Bukhari. Dan senantiasa
hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat, nescaya aku kasih akan hamba-ku itu. Tu dia. Sebab tu jangan duk peli-peli ulama, orang-orang soleh. Jangan kita sindir ulama, mencaci, mencerca. Kalau Tuhan nak tunjuk sekejap, ni hadis kursi. Dan senantiasa hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat, nescaya aku kasih pada hamba tu. Kalau Allah dah kasih kat saya, tuan-tuan, satu dunia tak suka. Satu dunia benci Ustaz Syaril Long. Jumpa kita tembak bagi mati. Dah jumpa tembak tak mati. Sebab Allah melindungi kekasih dia. Saya yakin. Jangan tak yakin. Itu cerita dia. Baik. Yang kelima, kelebihan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mereka senantiasa dikasihi, dicintai oleh Allah. Macam kita lah ketika bercinta dulu. Saya tak pernah bercinta. Cameraman pernah kot. Masa bercinta dulu, awet nak apa pun bagi. Kan? Mula-mula telefon cameraman, awet dia telefon. You betul ke cinta kat I? Ya, betul. Buktikan kecintaan you kat I. You nak apa? I nak kereta. Cameraman beli Pro 2 kancil. Pro 2 kancil, Masya Allah. Selang 2 tahun baru engage, baru bertunang. Boring lah. Kancil ni kecil sangat lah. Kalau you betul cinta kat I, buktikan. You beli yang besar. Sahabat kita hantar cukup besar, van jenazah. Tak ketawa. Ini betul-betul serius ni orang lah. Kan? Dia ni ketawa cantik. Dia beli van jenazah balik awal. Itu bukti cinta. Nak jam, beli jam. Nak rantai, beli. Masya Allah. Itu bukti cinta. Begitu juga kita dengan Allah. Dan kalau dah kita buktikan kecintaan kita kepada Allah, kita menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa, Allah cinta, Allah kasih, Allah lah pelindung kita. Tak perlu bimbang. Walaupun saya dalam bidang dakwah baru 30 tahun, saya yakin dengan ayat Allah dalam surah Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minan nur minaz zulumati ilan nur. Minta maaf. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila az-zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 257. Di permulaan, Allah adalah pelindung kepada orang-orang yang beriman. Dia pelindung kita. Allah mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya petunjuk. Tak perlu bimbang walaupun kita ramai musuh. Yakin? Alhamdulillah saya dah buat 30 tahun, baru 30 tahun dakwah. Kerajaan dulu BN pun tak pernah tangkap saya. Kerajaan PH pun tak tangkap. Kerajaan PN ni belum tentu. Ustaz tak bimbang ke cakap ni tu? Nak bimbang apa? Ada saya fitnah pemimpin, ada saya mencerca pemimpin. Saya cuma bagi nasihat berdasarkan ayat Quran dan hadis. Itu je. Ad-dinu nasihat. Hadis Muslim, hadis ke-7, kitab Matan Arba'in. Agama itu nasihat. Tertegaknya agama melalui nasihat. Dan kali kita bahas apa maksud hadis tersebut. Di antara golongan yang perlu kita beri nasihat ialah wali a'immatil muslimin. Yakni pemimpin kaum muslimin. Saya hanya mampu menasihati pemimpin negara melalui kuliah duha.
tidak diberi kesempatan untuk bertemu. Ada yang lebih berautoriti, mereka telah memberi nasihat, we do this, the do's and the don'ts. Dia orang cakap, ni yang hidup kita insya-Allah sempurna, percayalah. Allah kasih kepada kita, Allah akan melindungi kita, kena yakin. Nah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Jangan maulana. Ni nak lena je. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditakdirkan Allah, yang tertulis di sisi Allah. Kita buat kerja agama, kita bukan fitnah orang. Tak perlu bimbang, saya tak bimbang. Tuan-tuan tengok, ada muka saya muka susah hati. Relax, cool man. Setiap malam insya-Allah 9:30 malam saya tidur. Pukul berapa bangun itu jangan tanyalah. Sedap tidur, syukur. Dapat PKP ni, inilah baru saya dapat rasakan tidur awal dah selama hampir 30 tahun kita berdakwah. Tapi bukan kerja tidur ya, banyak takkan saya nak cerita. Nanti cerita yang puak-puak komen ni komen pula. Semua tak betul. Kan? Ya. Baik. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, ya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kahok berkacau. Dalam surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 27, jawapan Habil kepada Qabil. Dia nak kahwin sangat iklim Habil ni. Qabil ni minta maaf. Jadi disuruh buat korban. Habil beri kibas yang cukup cantik, gemuk, sihat. Ya apa sebab Allah yarham tak ni. Akan minta aku mati pun. Aduh. Dia kata Allah yarham. Apa Badrul Hisham tulis kat ustaz macam tu. Kan? Minta saya mati ke? Slow je. Aku nak buat macam mana kata Habil. Aku bagi yang terbaik. Dia manakala Qabil, dia mengorbankan yakni gandum yang buruk. Jadi pengorbanan korban Habil diterima. Itu ayat dia. Sesungguhnya Allah menerima amalan hamba-hambanya bertakwa. Aku bagi kibas yang besar, gemuk, sihat. Kamu bagi gandum yang buruk. You cannot blame me. Don't blame on me. Nah, itu cerita dia. Kau ni kata memang lena ustaz. Macam ni punya ceramah hampa lena cerai dengan hampa ni. Sebab tu ada orang tanya ustaz, kalau orang bukan Islam buat korban, Tuhan terima tak? Saya nak jawab, saya bukan menteri agama, saya tak pandai. Tapi kita jawab dengan firman Allah dalam suratul Hajj ayat 37. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah sebut takwa. Tidak akan sampai daging dan darah yang kamu persembahkan, akan tetapi yang akan sampai diterima ialah ketakwaan daripada kamu. Orang yang buat korban tu orang yang bertakwa, yang ikhlas, kerja buat menepati Quran Sunnah, Allah terima. Ini kelebihan. Sebagaimana jawapan Habil pada Qabil. Sesungguhnya Allah menerima amalan hambanya yang bertakwa. 50 minit dah. Tak sangka nak panjang. Akhir sekali lah. Mungkin kita tak sempat nak urai. Asyik duk tersasul lah ni. Tekak kering lah ni. Kemuncak daripada sifat takwa yang kita jelas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Ali Imran ayat 133.
dan bersegeralah kamu kepada, yakni disebut oleh Allah, keampunanku. Syurga seluas langit dan bumi telah kusediakan bagi hamba-hambaku yang bertakwa. Itulah kemuncak. Susah payah, penat lelah kita, tenaga kita kerana mentaati Allah di dunia, ganjaran di akhirat kepada golongan yang bertakwa ialah syurga. Jadi mungkin tak sempat nak sebut, cukuplah 50 minit dah. InsyaAllah itulah di antara 7 perkara yang dapat saya ingat, yang saya mampu sampaikan pada hari ini. Kata nak buat setengah jam, tapi banyak kata sejam pun tak apa Ustaz. Orang bukan ada kerja apa, dia kata. Time ni time cantik, 10 sampai 11. Sekali lagi lah, siapa-siapa yang nak membeli buku Aku dan Quran, Kaedah Menghafal Quran, insya-Allah semua ada tertera dekat kita punya Facebook ni, nombor telefon dan sebagainya. Sekali lagi, ribuan terima kasih pada semua yang menyumbang sejak 26 hari bulan Mac saya mula buat kuliah sampai ke hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak juga sumbangan yang dapat membantu kami. Terima kasih. Yang belum menyumbang, so you know what to do, okay? Account number banyak yang masuk bank in semua Maybank. Maybank 55 205 970 3378. Itu cerita dia. Mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan itu dapat meringankan insya-Allah beban yang kami pikul. Maklumlah dalam keadaan sedemikian semuanya orang susah. Mudah-mudahan biarlah kita susah sebentar di dunia, tetapi insya-Allah kita bahagia sejahtera di akhirat. Ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.